Sokong tak wafat. Tertinggal sokong. Ada sokong. 5 mata lebih. Cermin mata. Siapa boleh pinjamkan sekejap? Dekat. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi ridwan syarahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba. Boleh sikit kabur lah. Nanti. Cuba ni. Ni boleh. Ya. Ini kabur sikit. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bara Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalatal khairi ibtigha' maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati semuliakan fadil tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga semuliakan fadil Tuan Bilal, seluruhnya yang saya muliakan fadil Tuan Siak, seluruhnya jawatan kuasa masjid, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita kitab Jawharatul Tauhid, bait syair yang ke-33 kan.
33. Muka surat 176. Baru mula baru masuk. Baik, insya-Allah kita lihat pembahasan mengenai ta'alluq qudrah. Wa qudratun mumakinin ta'alluqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Ta'allaqat. Wa qudratun mumakinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maka kudrah yang ta'alluq dengan segala yang mungkin adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang dita'alluq olehnya. Okey. Kudrah yang ta'alluq dengan segala yang mungkin adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang dita'alluq olehnya kudrah. Okey. Kita dah banyak kali diulang bila sebut kudrah ataupun iradah, ta'alluqnya kepada kulli mumkinat, kepada setiap mungkin. Dia sebut kudrah, iradah, al-qudratu wal qudratu wal iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Disebut dalam kitab syarah, dalam kitab Sanusi. Dalam matan Sanusi, yang maksudnya bahawa setiap kudrah dan iradah ta'alluqnya dengan segala mungkin. Benda-benda mungkin. Apa benda mungkin? Alam lah. Masyiwallah, sesuatu yang selain daripada Allah, itu dikatakan sebagai benda mungkin. Kita ni termasuk dalam benda mungkin lah, ataupun makhluk. Baik, menurut pegangan para muhaqqiqun bahawa ta'alluq itu adalah bagi sifat-sifat ma'ani sahaja. Menurut pegangan para muhaqqiq ni orang yang tahqiq lah, kuat pegangan dalam kata akidah ni, bahawa ta'alluq itu adalah bagi sifat-sifat ma'ani sahaja. Dan sebagai ulama mutakallim pula berkata bagi ma'nawiyah. Bagi ma'nawiyah, maknanya ta'alluq itu hanya pada sifat-sifat ma'nawiyah saja. Sedangkan muhaqqiqun berpendapat ta'alluq itu hanya pada sifat-sifat ma'ani saja. Mana sifat ma'ani? Itulah kudrah, iradah, ilmu, hayat, sampailah kepada kalam. Mana sifat ma'nawiyah? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu hayat, sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Dan tiada seorang pun yang menyatakan bahawa ta'alluq itu adalah bagi ma'ani dan ma'nawiyah secara bersama-sama. Okey? Tidak ada seorang pun, sama ada di kalangan muhaqqiqun ataupun mutakallim, ulama-ulama mutakallimun. Jadi mereka tidak ada seorang pun menyatakan bahawa ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah ni dua-duanya mempunyai sifat ta'alluq. Dua-duanya mempunyai sifat ta'alluq. Jadi tidak ada seorang pun yang berpendapat begitulah. Tidak ada seorang pun yang berpendapat secara bersama. Kerana kalau begitu lazimlah berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas. Pada kudrah dan kaunuhu qadiran, dan pada iradah serta kaunuhu muridan. Okey? Jadi akan berada mana pada kudrah pun ada ta'alluq, dan kaunuhu muridan pun, qadiran pun ada ta'alluq. Jadi tak adalah, tidak ada seorang yang pun berpendapat begitu. Jadi yang ada mereka berpendapat bahawa sama ada ta'alluq itu pada sifat ma'ani sahaja ataupun ta'alluq itu pada sifat ma'nawiyah saja. Tidak ada yang seorang pun pendapat bahawa ta'alluq itu ada pada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah secara bersama, tak ada. Gitu. Kenapa tuan-tuan? Kerana lazimlah tahsilul hasil pada ilmu. Lazimlah akan berlaku tahsilul hasil. Maknanya menghasilkan benda dah ada, mengadakan benda yang dah wujud. Itu dikatakan tahsil hasil. Maka lazimlah nanti akan wujudnya tahsil hasil pada ilmun dan kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala mengetahui, dan seperti inilah yang lain. Okey. Jadi kalau seandainya pada ilmun ada ta'alluq, dan pada kaunuhu aliman pun ada ta'alluq, jadi benda ni mustahil berlakulah. Sebab apa? Nanti akan adanya jahil. Maknanya Allah Ta'ala ni akan ada jahil dulu.
Dah ada jahil baru alim. Dah ada jahil baru alim. Itu dia katakan tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah ada. Sedangkan benda tu tak berlaku. Kerana Allah Ta'ala ni bersifatnya alim, mengetahui semenjak daripada wujud Allah sampailah bila-bila sekalipun. Allah Ta'ala itu bersifat alim, maha mengetahui. Bukan seperti kita ada masanya kita jahil dulu, lepas tu baru kita alim. Okey? Kita kecil-kecil lagi, kita lahir, memang kita tak tahu apa. Banyak benda tak tahu, jahil. Maka kita pun proses belajar daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti dan sebagainya. Jadi masuk pondok lah, macam-macam lah. Jadi kita punya ilmu tu akan sentiasa bertambah pada semasa ke semasa. Jadi tak adalah tak alim lagi. Jadi lama-kelamaan kita pun jadi alim. Bila dah jadi alim nanti, maka kita ada masanya kita mengajar pula pada orang lain, macam tu. Baik. Dan mereka mentarifkan ta'aluk itu dengan talabus sifat amrun zaidan anazat yasluhu biha. Talabus sifat amrun zaidan, tuntutan sifat atas perkara yang lebih atas zat yang patut dengannya. Talabus sifat, pekerjaan yang lebih, menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih di atas zat Allah Ta'ala yang patut dengannya sifat tadi, yang patut dengan sifat. Itu dikatakan sebagai ta'aluk. Biasanya ta'aluk ini ialah pekerjaan tambahan. Contohnya sifat kudrah. Kudrah dia duduk pada zat Allah. Apa kerjaan tambahan daripada kudrah itu? Ialah berkuasa ataupun berkuasa lah. Itu pekerjaan tambahan dia. Itu dikatakan sebagai ta'aluk. Okey. Kemudian apa lagi? Iradah. Iradah ini satu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat iradah ini duduknya pada zat Allah Taala. Dan apa pekerjaan tambahan pada iradah? Maknanya menentukan setiap mungkin, menentukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian perlu diingat bahawa sifat-sifat ma'ani itu dari segi ta'aluk dan tidaknya, dan daripada segi umum, ta'aluk bagi segala yang wajib dan jaiz dan mustahil, dan khususnya dengan segala yang mungkin dan segala yang mawjud, ada 4 bahagi. Okey, perlu diketahui bahawa sifat ma'ani itu daripada segi ta'aluk dan tidaknya ta'aluk, dan daripada segi umum ta'aluk bagi segala yang wajib dan mustahil dan harus, dan khususnya dengan segala yang mungkin atau segala yang mawjud, ada 4 bahagi. Mana 4 bahagi? Yang pertama sifat yang ta'aluk dengan segala mungkin, dan dia itu ialah kudrah dan iradah. Akan tetapi ta'aluk yang pertama itulah ijad dan idam. Ijad menjadikan, idam mana mentiadakan. Dan ta'aluk yang kedua ialah ta'aluk taksis, menentukan. Banyak kali dah saya ulang tuan-tuan, bila kita sebut kudrah, iradah, ta'aluknya pada setiap mungkin. Benda-benda hadis lah. Cuma kudrah tetap ada perbezaan dia daripada sudut lain pula. Kudrah ta'aluknya ialah ijad dan idam, ataupun dalam kitab lain dia kata ta'aluk taksir, ta'aluknya memberi bekas. Kalau sini dia kata ta'aluk ijad, mengadakan, i'dam mentiadakan. Kemudian tahsis pula ta'aluknya, kemudian iradah pula ta'aluknya tahsis, menentukan sama ada nak jadikan si Zaid ataupun tak nak jadikan si Zaid. Okey, ataupun nak jadikan Zaid itu dalam bentuk yang macam mana, warna kulit dia macam mana, putih ke, hitam ke, sawo matang ke, kan, hijau ke, biru ke dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai ta'aluk taksis. Ta'aluk taksis mana menentukan, Allah Ta'ala menentukan macam mana rupa Zaid yang dia nak jadikan. Sedangkan iradah tadi maknanya Allah Ta'ala berkuasa menjadikan Zaid. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan Zaid, si Zaid lah. Saya buat contoh Zaid ini kerana Zaid maksudnya tambah. Dan biasa kalimat Zaid ni biasa disebut dalam kitab Nahwu. Ra'aitu Zaidan, baratu bi Zaidan, ja'a Zaidan, kan? Telah datanglah Zaid, kan? Kemudian telah aku lihat akan Zaid, kemudian telah aku lalu di samping si Zaid. Jadi kalimat Zaid ni sangat popular dalam ilmu Nahwu. Itu sebabnya bagi contoh Zaid.
Dan asal makna zaid ini ialah tambahan. Maksud tambahan ini ilmu kita sentiasa bertambah. Bertambah. Itu sebabnya disebut dengan contohnya zaid. Sebenarnya banyak contoh lain lagi. Tapi dalam kitab-kitab nahwu, kitab-kitab jurumiyah dan sebagainya, mutasajidan dan sebagainya, kitab-kitab pondok tu biasa dia akan letak contohnya adalah zaid. Kalau perempuan tu dia letak contoh hindun. Baik, kemudian yang kedua, sifat yang takluk dengan segala yang wajib, jaiz dan mustahil adalah dia itu sifat ilmun dan kalam. Sifat ilmu dan sifat kalam. Akan tetapi takluk yang pertama ialah takluk inkisyaf. Dan takluk yang kedua ialah takluk dilalah. Maknanya ilmu tu takluknya inkishaf, maknanya tersingkap, terbuka. Sedangkan takluk yang kedua itulah kalam, takluknya dilalah, penunjuk. Maknanya bila sebut satu ayat Quran yang kita baca, maknanya dia menunjuk ke atas apa. Kalau ayat tu ayat yang kita baca tu berkenaan dengan orang kata kebesaran Allah. Ayat yang kita baca itu berkenaan dengan kebesaran Allah, maka ditunjuk dilalahnya di atas diri Allah Ta'ala. Kalau ayat yang kita baca itu ayat-ayat kisah, ayat cerita lah, contoh kita Nabi Musa, jadi ditunjuk kepada kisah Musa, kepada Nabi Musa AS, pada makhluk lah. Okey. Dan kalau ayat kita baca itu berkenaan dengan malaikat, cerita-cerita tentang malaikat, maka ditunjuk di atas diri malaikat itu dilalah lah ataupun penunjuknya. Mana setiap ayat yang kita baca tu ke mana ditunjuk, atau dikatakan dilalah. Macam tu. Baik, kemudian yang ketiga, sifat yang takluk dengan segala maujud, dan dia adalah sama, basar dan idrak. Sama, basar dan idrak. Jika dikatakan dengannya. Ini kalau sebahagian daripada ulama pendapat menyatakan ada penamaan idrak. Sebahagian lain menyatakan tak perlu idrak. Dah cukup dah. Dah cukup yang ada kudrah. Kudrah ni sebenarnya dengan idrak ni lebih kurang sama maknanya. Tapi jadi sebab pada kitab pembahasan yang belakang kita dah bahas pun, dia kata terserah pada kita sama ada kita nak pakai idrak ke tak nak pakai. Kalau tak pakai pun tak ada masalah. Sebab yang penting pada kita itulah sifat 20 itu macam tu. Jadi bila kita sebut sama, mana sama ialah mendengar, basar mana melihat. Tadi takluknya sifat sama dan basar Allah Ta'ala ini kepada setiap maujudat. Maujudat setiap benda yang wujud. Setiap benda wujud yang terdapat di alam dunia ini. Maujud ialah benda yang boleh dilihat. Hatta pada diri Allah Ta'ala sendiri pun boleh dilihat. Bila? Tapi akhirat besok lah. Akhirat besok boleh dilihat. Tapi di dunia tidak dapat dilihat. Malah kalau pendapat yang popular pun, yang paling baik berkenaan Isra' Mi'raj ini, di mana Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Nabi tidak melihat Allah, tapi Nabi hanya dapat melihat malaikat Jibril di ketika fi ufukil ukhra, pada ufuk yang lain. Pada ufuk yang lain Nabi melihat bayangan, itulah malaikat Jibril alaihissalam, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ianya Allah Ta'ala itu tidak boleh dicapai dengan pandangan mata, padahal dia sendiri yang boleh mencapai pandangan mata. Dia sendiri Allah Ta'ala boleh mencapai pandangan mata kita, tapi kita tidak boleh mencapai pandangan mata Allah Ta'ala. Sebab apa? Selagi mana kita masih hidup, kita tidak boleh melihat Allah. Kita hanya boleh melihat Allah Ta'ala bila kita dah mati besok. Mana di akhirat besok, di dalam syurga, maka diizinkan kita orang ahli syurga ini untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keempat, sifat yang tidak takluk dengan segala sesuatu, dan dia itulah hayat. Hayat mana hidup. Hidup ni tidak ada takluk dengan sesuatu. Hidup, hayat tidak ada takluk pada sesuatu, tetapi dia tetap satu sifat yang wajib, yang wujud, yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak ada takluk pada benda lain. Yang ada takluk kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama' basar dan kalam. Sama' basar dan kalam. Itu saja sifat-sifat yang ada takluk. Kemudian dan musannaf telah menyebutkannya berdasarkan tertib ini sebagaimana yang akan kita lihat. Dan mengetahui masalah takluk ni, kata musannaf, tidaklah wajib atas mukallaf.
kerana dia adalah termasuk dalam min khawamidil ilmul kalam. Min khawamidil ilmul kalam, antara kerumitan ilmu kalam. Dia benda-benda rumit, benda susah nak fikirlah. Benda susah, apalagi kalau zaman sekarang kan, kita ni malah fikir benda-benda macam ni. Tapi kalau benda-benda dunia, walaupun susah pun gajian juga fikir. Tapi benda akhirat ni susah memang tak nak fikir. Tapi dalam bab dunia, susah macam mana pun nak fikir juga. Tu memanglah dunia akhir zaman macam tu. Sedangkan benda ni penting juga. Tapi kalau tuan-tuan boleh, orang kata boleh memahami akan berkenaan dengan takluk ni, alhamdulillah lah. Mana tuan-tuan IQ tuan-tuan tu memang tinggi lah. Pemahaman tuan tu memang kuat. Maksudnya kalau tuan faham berkenaan takluk ini. Kerana musannaf sini kata tidak wajib atas kalam tu belajar benda ni. Kerana apa? Kerana termasuk dalam kerumitan ilmu kalam. Benda susah. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Baghawi daripada Sayyidi Muhammad As-Saghir dan disebutkan pula oleh Syekh Sanwani. Baik, kemudian pada perkataan musannaf dengan bimumkinin ta'allukat. Bimumkinin ta'allukat. Cuba tuan-tuan lihat dari punya matan itu, matan penyebait itu. Wa qudratun bumakinin ta'allakat bila tanahima bihi ta'allakat. Okey, maka kudrah yang takluk dengan segala yang mungkin adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang ditakluk olehnya. Jadi perkataan musannaf bimumkinin ta'allaqat, terdapat kaedah hasar. Kaedah hasar maknanya penghususan. Kerana didahulukan jar majrur atas fi'il. Didahulukan jar majrur atas fi'il. Mana jar majrur? Bimumkinin. Bimumkinin bi huruf jar. Bi huruf jar, mumkinin majrur. Jar majrur. Okey, kemudian ada perkataan ta'allaqat. Ta'allaqat ni fi'il madi lah. Ta'allaqat fi'il madi. Asalnya ta'allaqa. Ta'allaqa, ta'allaqu, ta'allaqat. Ta'allaqata, ta'allaqta, kan? Ta'allaqta, ta'allaqtuma, ta'allaqtum. Ta'allaqti, ta'allaqtuma, ta'allaqtunna, ta'allaqtu, ta'allaqna. Jadi ta'allaqat ni ialah fi'il madi lah. Fi'il madi. Jadi kat sini terdapatnya ada kata faedah hasar, penghususan. Kenapa? Kerana dahulukan jar majrur atas fi'il. Kebiasaannya fi'il duduk depan. Kebiasaan fi'il duduk depan, baru ada jar majrur belakang. Tak? Dan biasa pun kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, nahwu pun biasanya mesti fi'il dulu. Ja'a Zaidun, zahabtu Zaidan, zahabtu bi Zaidin. Okay, maraltu bi Zaidin. Mana fi'il duduk depan. Sekarang ni fi'il duduk belakang. Bila fi'il duduk belakang ni dia ada faedah dia. Mana faedah dan hasar, mana penghususan. Maka seolah-olah dia berkata, la tata'allaqu illa bimumkinin. La tata'allaqu illa bimumkinin. Tidak ada ta'alluq kecuali dengan benda mungkin. Maksudnya tidak ada ta'alluq kudrah kecuali mesti di atas benda mungkin. Kerana kudrah tidak ta'alluq kepada benda maujudat dan tidak ta'alluq kepada benda yang wajibat, jaizat dan mustahilat. Dia tidak ta'aluk situ, tapi dia ta'aluk kepada mumkinat. Begitu juga iradat ta'aluk kepada mumkinat. Jadi seolah-olahnya musannaf berkata, seolah-olahnya ada ayat tambahan di situ. Faqudratun la tata'allaqu illa bimumkinin. Soalan macam itulah. Kata musannaf. Faqudratun la tata'allaqu illa bimumkinin. Tidak ada ta'aluk kecuali dengan benda mungkin. Maka di sini pula terdapat pengertian umum bahawa kerana nakirah pada hubungan isbat ada kalanya memberi makna umum. Contoh ayat li'anna nakirata fi siyaqi isbat qad ya ummu, dia kata. Kerana sesungguhnya nakirah pada hubungan isbat kadang-kadang dia berfaedah umum. Dia kadang-kadang nakirah ni faedah umum.
pada ayat isbat, ayat yang tak ada urut nafi lah. Mana isbat tu ayat yang tak ada urut nafi. Ini memang itu kaedah bahasa Arab begitulah, kaedah bahasa Arab. Jadi nakirah apabila dia berada pada siyakin isbat, maknanya asal faedahnya bukan umum. Asal faedahnya bukan umum, tapi faedahnya mutlak. Asal faedahnya mutlak, tapi di sini dia kata kadang-kadang berfaedah umum. Dia kata kadang-kadang faedahnya umum. Nakirah ni kalau kita belajar nahwu, kita akan jumpa isim makrifah dan isim nakirah kan. Isim makrifah ni biasanya isim tu ada lam. Kalau nakirah ni biasa tak ada lam. Tak ada lam. Contohnya al-baitu. Al-baitu makrifah lah, ada lam. Kalau baitun saja rumah, tak ada lam, maka nakirah lah. Al-madrasatu maknanya makrifah. Okey, ada lam. Kalau madrasah tanpa lam, maka namanya nakirah. Okey. Jadi setiap kalau disebut di sini dia kata nakirah pada siyaq isbab, mana apabila terjumpanya isim nakirah pada ayat yang tidak ada huruf nafi, dia kata kadang-kadang faedah dia umum dia tu. Kadang-kadang faedah umum. Tetapi kebiasaannya nakirah pada siyaq isbat adalah faedahnya adalah mutlak, bukan faedahnya umum. Jadi pembahasan ni tuan-tuan memang panjang lebar lah dalam bab nahwu ni. Benda-benda ni, benda-benda nakirah ke makrifah ke, benda-benda ni memang susah sikit kita nak huraikan. Dia kena ada whiteboard. Dia kena ada whiteboard, nak kena tulis macam tu. Tapi kalau cakap-cakap macam tu pun saya rasa tuan-tuan mungkin faham, mungkin tak faham. Mungkin faham dan mungkin tak faham. Umum dengan mutlak benda yang sama. Okey. Kalau kita belajar usul fiqh ke ataupun kita belajar ilmu nahwu, antara benda yang kita biasa jumpa ialah kalimat nakirah makrifah. Kan nakirah lawannya makrifah. Kemudian khusus lawannya umum. Khusus lawannya umum, umum lawannya khusus. Kemudian mutlak lawannya muqayyad. Mutlak lawannya muqayyad. Tapi di sini bila sebut berkenaan dengan siyaq isbat nakirah daripada siyaq isbat ini, dia adalah umum yang lawannya daripada mutlak. Umum lawan mutlak, bukan umum yang lawannya dengan takhsis, dengan khusus. Dan mutlak ini lawan daripada umum itu, bukan mutlak lawan muqayyad. Bukan mutlak lawan muqayyad. Itu kena faham tu. Dia pembahasannya dalam ilmu usul fiqh pun ada benda ni, dalam ilmu nahwu pun ada, kemudian dalam ilmu balaghah pun ada lah benda-benda macam ni. Susah sikitlah kalau kita nak terangkan benda ni kat sini. Baik. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsun ma akhdarat. Alimat nafsun ma akhdarat. Setiap diri mengetahui apa-apa yang dia telah hadirkan. Setiap diri mengetahui apa-apa yang telah dia hadirkan. Alimat nafsun ma akhdarat. Jadi kalimat nafsun di sini bermakna kullu nafsin. Kullu nafsin, setiap diri. Dan ayat ini adalah ayat nakirah. Nakirah pada siyaq isbat. Sebab apa? Tidak ada huruf nafi ke sini. Dia tak ada huruf nafi. Ma tu bukan ma nafi. Ma ni ialah ma yang bermaksud barang. Barang kan, ataupun sesuatu lah. Mana setiap diri mengetahui apa-apa yang telah dia kerjakan ataupun dia telah hadirkan. Kullu nafsin alimat kullu nafsin alimat nafsun ma akhtarat. Alimat nafsun ma. Ayat ni adalah ayat nakirah. Nakirah pada siyaq isbat. Kenapa dia tidak huruf nafi kat sini? Jadi faedahnya tu yang umum tu dia kata. Tu yang faedah umum. Jadi kalimat nafsun ini seolah-olah macam ada kalimat kullun sebelahnya. Sebelumnya semacam kullun. Kullu nafsin, setiap jiwa ataupun setiap nyawa. Kalau segi zahiriatnya seolah kita lihat memang tak ada huruf kullun tu, tak ada. Tak ada huruf kullun kan? Kalau asal pada ayat ni tak ada. Tapi sebenarnya ada. Kenapa? Kerana ayat ni merupakan ayat nakirah. Nakirah, kemudian lepas tu tidak ada huruf nafi. Jadi kadang-kadang berfaedah umum aja tu. Seolah macam ada kullu nafsin lah. Seolah macam ada kullu nafsin. Okey, tapi zahiriat ayat memang tak ada lah, tak ada.
memang tak nampak. Tapi di segi terjemahannya kita terjemahkan setiap jiwa. Kita tak terjemahkan jiwa saja. Kan alimat nafsun mengetahui jiwa. Tapi kita tak terjemahkan mengetahui jiwa, tapi kita terjemahkan mengetahui setiap jiwa. Macam tu. Mengetahui setiap jiwa kerana ayat ni berpedah umum macam tu. Jadi makna nafsun ini bermakna kullu nafsin, setiap jiwa. Dengan demikian tuan-tuan, maka kudrah itu ta'alluq dengan segala perkara yang mungkin. Kerana kalau keluar satu perkara mungkin daripada ta'alluqnya, nescaya lazimlah kelemahan, dan itu adalah mustahil atas Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ulang semula, dengan demikian tuan-tuan, maka ta'alluq itu, maka kudrah itu ta'alluq ia dengan segala mungkin, kullu mungkinat. Kerana kalau keluar satu perkara mungkin daripada ta'alluqnya, nescaya lazimlah kelemahan daripada Allah. Jadi mesti ada ta'alluq mungkinat. Okey, jadi kudrah ni ta'alluqnya mesti di atas mungkinat. Kudrah tidak ta'alluqnya bukan kepada maujudat, bukan mustahilat pun bukan, jaizat pun bukan. Macam tu. Dia mesti ta'alluqnya ala kulli mungkinat, di atas setiap benda yang mungkin. Kalau tuan-tuan dalam kitab Syarah Akidah As-Sughra yang karangan Syekh Imam Sanusi kan, Imam Sanusi, kitab ni ada 4 jilid, ada 5 jilid. Dia pertama kitabnya Syarah Akidah, pertama Syarah Muqaddimah. Yang kedua, jilid yang kedua Syarah Akidah Sughra. Yang jilid ketiga Syarah Akidah Sughra. Yang ketiga. Yang keempat Syarah Akidah Wusta, dan yang kelima Syarah Akidah Al-Kubra yang besar. Dia ada 5 jilid. Okey, dalam kitab ni, kitab Imam Sanusi pun di kitab Arab lah. Dia sebut di muka surat berapa tuan-tuan? Dia sebut dalam muka surat berapa ni? Dan berkenaan dengan sifat ma'ani ni dia sebut, okey, dia sebut di muka surat 158. Dia sebut di sini, al-qudratu wa iradatu muta'alliqani bi jami'in mungkinat. Dia kata, sifat kudrah, iradah dan ta'alluqnya, dia kata, kudrah, iradah, ta'alluq keduanya dengan segala mungkin, segala mungkinat. Okey. Ini kalau kudrah, iradah. Kemudian di muka surat 164. Dalam muka surat 164 pula dia kata, wal ilmu muta'alliqu bi jami'il wajibat wa jaizat mustahilat. Dia kata ilmu ta'alluq dengan segala benda yang wajib dan benda yang harus dan benda mustahil. Macam tu. Kemudian hayat wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Hayat dia tidak ta'alluq dengan sesuatu pun. Dia tak ta'alluq sesuatu pun kalau hayat lah. Kemudian sama pasal muka surat 166, was-sam'u wal basaru muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dengan sama pasal ta'alluqnya dengan sekalian benda yang mawjudat. Okey? Makna benda disebut. Bukan orang kata kitab-kitab turas ni bukan orang kata kitab-kitab orang kata rekaan sendiri, bukan. Bukan kitab rekaan sendiri. Aqidatun Najin ke Darus Samin ke Risalah Tauhid ke macam-macam kitab kan. Kitab-kitab ahli sunnah ni, kitab Jawi ni tuan, bukan kitab orang kata rekaan sendiri para ulama, tidak. Mereka ambil ada sumber dia. Dia ambil daripada sumber-sumber dia. Kan? Contohnya akidah ni lah, Akidah Sughra. Kemudian dalam kitab Jawharatul Tauhid, Syekh Imam Bajuri pun ada. Semua ada dalam tu, bukan reka-reka sendiri, tak ada. Mana ada sumber ni benda tu dia ambil. Dan tu yang kita mengaji, yang kita belajar. Walaupun kadang-kadang benda tu susah, tapi kita kena belajarlah sikit. Baik, kemudian yang dimaksud dengan mungkin adalah sesuatu yang tak wajib wujudnya dan tidak pula adamnya bagi zatnya, walaupun wajib wujudnya atau adamnya bagi selainnya. Itu dia katakan mungkin. Apakah dia katakan mungkin? Yang maksud dengan mungkin ialah sesuatu yang tidak wajib wujud. Macam kita lah. Kita wajib wujud tak? Kita tak wajib wujud pun. Dan tidak pula adamnya. Tak wajib pula adam dia. Bagi zatnya
walaupun wajib wujud dan adamnya bagi selain daripadanya. Walaupun wajib wujudnya dan adamnya bagi selainnya. Mana contoh nanti kita lihat di bawah. Maka sesuatu yang telah ta'aluk ilmu ta'ala dengan wujudnya dari perkara-perkara mungkin, maka dia meskipun mungkin pada zatnya, akan tetapi wajib wujudnya bagi selainnya. Seperti mana contoh tuan? Seperti imannya orang yang telah diketahui Allah Ta'ala akan iman dia. Seseorang itu Allah Ta'ala dah tahu dah dia akan beriman. Okey. Ini dah termasuk dalam ta'aluk wajibat. Asalnya kudrah iradah ini dia tidak ta'aluk kepada benda wajibat dan jaizat mustahilat. Yang ta'aluk tu ilmu je kan. Tapi ada masanya berlaku begitu. Walaupun kudrah iradah itu ta'aluknya kepada benda yang mungkinat, tetapi ada masanya benda tu wajib ada. Contohnya seseorang itu Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala tahu dia ni akan jadi orang alim. Dia ni akan jadi orang alim dia. Memang dah tertulis pada ilmu Allah Ta'ala dia ni alim dan dia akan alim. Kan? Ataupun dia ni jahil, memang dah tertulis dalam ilmu Allah Ta'ala memang dia ni akan jadi orang jahil. Jadi selama-lama dia akan dijahil. Ataupun tertulis dalam ilmu Allah Ta'ala kan, dan dia ni orang yang inat ni orang yang melampaui batas ataupun orang yang tak terima dakwah Islam. Contohnya Abu Lahab kan, ni orang yang inat, mana orang yang degil, keras kepala, yang memang tertulis dalam Allah Ta'ala dia ni tidak akan beriman. Dia tidak akan beriman sampai bila-bila. Macam tu kan? Macam tu. Jadi walaupun itu mungkin, makhluk adalah benda mungkin. Kan kita manusia ni benda mungkin, Abu Jahal tu benda mungkin. Tetapi adanya ta'aluk Allah Ta'ala ke situ daripada benda wajib pula. Mana wajib dia tidak akan beriman selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan beriman. Ulang semula. Maka sesuatu yang telah ta'aluk Allah Ta'ala dengan wujudnya dari perkara-perkara yang mungkin, maka dia meskipun mungkin pada zatnya, akan tetapi wajib wujudnya bagi selainnya. Seperti iman orang yang Allah Ta'ala ketahui akan iman dia. Allah Ta'ala tahu dia akan beriman. Maka walaupun dia ni makhluk. Walaupun dia makhluk. Makhluk kan benda mungkin. Tetapi ada masanya ta'aluk wajib pada dia. Apabila Allah Ta'ala takdirkan dia ni beriman. Dalam Allah Ta'ala dia ni memang orang beriman. Kemudian yang kedua, dan sesuatu yang telah ta'aluk ilmu Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya, maka dia meskipun mungkin pada zatnya, akan tetapi wajib ketiadaan wujudnya bagi selainnya. Seperti orang yang telah diketahui Allah Ta'ala akan tiada beriman. Seperti Abu Jahal. Memang dalam ilmu Allah Ta'ala dah set dah. Memang dah tertulis dalam ilmu Allah Ta'ala bahawa Abu Jahal ni tetap tidak akan beriman. Wajib dia tidak akan beriman. Wajib dia tak akan beriman. Selama-lamanya dia tidak akan beriman. Macam tu. Jadi mana mustahil benda tu wujud pada Abu Jahal. Benda tu mustahil wujud pada Abu Jahal. Sebab apa? Kerana ini termasuk dalam ta'aluk ilmu. Bila sebut ilmu saja, ilmu dia kata ta'aluknya wal ilmu muta'alliqani bi jami'il wajibat wal mustahilat al bujaizat. Ilmu tu ta'aluknya dengan segala benda yang wajib dan benda yang harus dan benda yang mustahil. Kemudian akan tetapi ta'aluknya kudrah dengan sesuatu yang telah ta'aluk ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya adalah itu ta'aluk suluhi, bukan ta'aluk tanjizi. Akan tetapi ta'aluknya kudrah dengan sesuatu yang telah ta'aluk ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya benda itu adalah, ini dinamakan sebagai ta'aluk suluhi, bukan tanjizi. Kerana kalau tidak, nescaya berbaliklah ilmu sebagai satu kejahilan, dan ini adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni dia tidak dilalui oleh jahil. Jadi yang ta'aluk yang ada pada Allah Ta'ala itu ialah ta'aluk suluhi saja. Dia ta'aluk tanjizi tak ada.
Yang ada takluk tanjizi ni ialah pada kudrah dan iradah. Dia ada takluk tanjizi, ada takluk qabdah, ada 7-8 takluk kan. Ada 7-8 takluk. Kalau sebuah kitab tu dia kata kalau kudrah itu ada 8 takluk dia. Dia ada takluk suluhi qadim, tanjizi qadim, takluk qabdah, kemudian tanjizi hadis, kemudian takluk qabdah, kemudian tanjizi hadis lagi. Banyak takluk tu kan, sampai ada 8 takluk. Ada nyatakan 7 takluk. Tetapi ilmu kudrah yang ada kaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia tidak ada takluk kecuali takluk suluhi saja. Takluk tanjizi tak ada. Sebab apa? Kalau seandainya takluk tanjizi ada, sudah tentu akan dilalui oleh jahil. Sedangkan mustahil bagi Allah Taala ada jahil. Allah Taala tidak ada jahil, dia mesti alim selama-lamanya. Semenjak daripada wujud Allah sampailah bila-bila Allah Taala itu tetap bersifat alim, mengetahui, dan alim Allah Taala itu tidak dilalui oleh jahil. Tidak dilalui oleh jahil. Okey? Macam kita dilalui oleh jahil. Dan satu hari nanti kemungkinan kita pun jahil semula bila kita dah tua bangka. Tua bangka, tua renta. Sampaikan kita ada masanya nanti, nauzubillah lah, jangan sampai tahap macam tu. Tuan-tuan tengoklah macam mana orang yang terlampau tua renta, tua bangka kan. Macam mana keadaan dia? Dia nak menguruskan diri dia pun tak boleh. Macam tu. Dia nak cam anak dia pun dia tak ingat. Kau ni siapa kan? Macam tu. Tu anak dia. Anak dia yang urus setiap hari. Kencing dia, berak dan sebagainya, mandikan dia, pakaikan baju dia. Tapi anak dia pun dia tak kenal. Anak dia pun tak kenal. Tapi anak dia kenal dia. Anak dia kenal dia, tapi dia tak kenal anak dia. Orang yang menguruskan dia tak kenal. Sebab apa? Dia dah sampai pada umur tahap begitu. Walaupun dia dulu dia seorang yang mungkin seorang profesor. Mungkin dia seorang doktor. Kan? Ilmu dia hebat, ilmu dia bagus. Tapi bila sampai dah tahap macam tu, ingatan dia dah kurang, ingatan semakin kurang, tenaga semakin lemah dan sebagainya, sampai ke anak sendiri yang menguruskan pun tak kenal, malahan anak itu sahaja yang mengenal diri dia. Okey? Itu nasib baik anak kenal dia. Ada sampai tahap anak pun tak kenal ayah sendiri, dah tak kenal dah. Sedangkan dulu ayah dia, mak dia yang uruskan dia. Tapi bila dah besar, dah hebat, dah bagus, ayah dah tua, mak dah tua, sampaikan dia tak ambil tahulah tentang ayah dan mak dia lagi je. Macam tu. Dan orang tua tu pun dah tak ingat, jadi orang tak ingat lah. Macam tu. Jadi langsung anak tak ambil tahu dah tuan. Tu yang dikatakan kisah apa? Kata si tanggang moden. Saya katakan si tanggang moden. Maknanya dah lupalah pada mak ayah sendiri. Baik, kemudian kerana itulah maka dikumpulkan antara dua kaul. Maka kerana itulah maka dikumpulkan akan dua kaul. Dah isyak dah kan? Dah. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Benda ni susah sikit. Jadi tuan-tuan kena balik rumah tu baca baliklah. Baca balik, ulang balik. Okey. Video saya pun boleh tengoklah dekat apa tu, saya punya FB tu boleh tengok balik, ulang tengok. Tapi yang ada FB boleh tengoklah, yang tak ada FB tak dapat nak tengok. Yang ada FB boleh tengok. Okey, tengok balik video-video yang saya dah ajar kata pada tuan-tuan, dah kongsikan bersama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fata ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Ta'assanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul bala. Bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'anal bala wal ghala wal waba wal fasya wa ta'un wal munkar wa fitan wa syada'id wal mihan ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khasah wa budal muslimin kafa wa ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masaku.